Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi pembelajaran kita pada bab 6 ini. Jadi sekarang kita tengok sistem rangka manusia. Okey, jadi sistem rangka manusia terdiri daripada 206 tulang yang mempunyai pelbagai saiz dan juga bentuk. Jadi kita tengok di sini, perhatikan bagaimana sistem rangka manusia dicerakinkan seperti yang ditunjukkan pada rajah 6.6 dan juga 6.7. Jadi kita tengok dahulu 6.6, ini keadaan dia. Jadi rangka manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama kita ada rangka paksi dan kita ada rangka appendage. Appendage. Dan rangka paksi ini merupakan rangka utama yang penting. Jadi kita ada yang pertama sekali tengkorak. Dari tengkorak ini ingin ingatlah fungsi dia untuk melindungi organ paling penting dalam badan kita, itu otak. Jadi terdiri daripada tulang kranium. Kranium ni adalah tengkorak kita dan juga tulang muka. Okay, yang kedua kita ada turus vertebra. Turus vertebra merupakan tulang belakang kita, terdiri daripada cervix, thorax, lumbar, sacrum dan juga coccyx. Jadi ini nama-nama turus vertebra kita. Secara menurun ni sebenarnya. Daripada cervix ni bahagian leher kita, thorax bahagian dada kita, lumbar bahagian yang ada usus kita, sacrum pada bahagian pinggul kita, masalah coccyx. Kemudian yang ketiga kita ada sangkar rusuk. Sangkar rusuk ni tugas dia melindungi organ yang tak kurang pentingnya seperti otak, iaitu jantung dan juga paru-paru. Jadi sangkar rusuk terdiri daripada sternum bahagian tengah yang menghubungkan tulang rusuk yang sangat kuat, nama dia sternum. Kemudian kita ada tulang rusuk. Manakala untuk rangka appendage pula, appendage ni sebenarnya kalau ikut maksud dia tambahan ataupun sokongan. Jadi kita ada lengkungan pectoral, ini dipanggil juga sebagai anggota hadapan, terdiri pada scapula dan juga clavicle. Ini adalah bahagian yang ada pada badan kita yang dijadikan pelekatan untuk bahagian tangan, scapula. Okey, kemudian kita ada tulang tangan, kita ada humerus. Humerus ni pada bahagian lengan kita lah, bahagian atas tu, bahagian yang ada kita punya bicep, otot bicep kita. Kemudian ada radius dan ulna. Kemudian ada carpus dan juga metacarpus dan juga phalanx. Ini kita akan tengoklah gambar rajah nanti untuk kita fahami yang mana satu humerus, yang mana satu radius dan yang mana satu struktur-struktur lain. Kemudian kita ada lengkungan pelvis pada bahagian pinggul kita. Terdiri pada ischium, ilium dan juga pubis. Dan akhir sekali kita ada tulang kaki. Kita ada tulang femur, tulang paling panjang, tibia, fibula, tarsus, metatarsus, phalanx dan juga patella. Sekarang kita tengok pada rajah 6.7 untuk kita tengok dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan tulang-tulang yang telah pun kita belajar tadi. Jadi yang pertama kita ada pada bahagian kepala kita ada tulang kranium, kemudian tulang muka yang membentuk tengkorak kita, yang melindungi otak kita. Kemudian untuk ini adalah untuk appendage, clavicle. Clavicle sini yang melekatkan bahagian tangan kita di belakang ni, di bahagian belakangnya kita ada struktur dinamakan sebagai scapula, bersambung dengan tulang tangan kita, humerus. Di bawahnya kita ada radius dan juga ulna, ada dua di sini, dan bersambung dengan phalanx kita lah, phalanx. Okey, dan untuk vertebra pada bahagian leher kita dinamakan sebagai vertebra cervix. Untuk bahagian dada kita dinamakan sebagai vertebra thorax. Dan pada vertebra thorax ini ada perkatan untuk bahagian sangkar rusuk kita. Jadi di bahagian depan ini tulang yang sangat kuat yang menghubungkan tulang rusuk yang lain dinamakan sebagai sternum. Kemudian pada bahagian yang ada usus perut kita ada vertebra lumbar di sini. Kemudian kita ada sacrum di bawah di sini, kita ada coccyx. Manakala
pada bahagian anggota belakang pula, bahagian kaki kita, kita ada tulang femur, tulang yang paling panjang sekali. Okay. Kemudian kita ada kepala lutut kita, ataupun nama sains dia patella. Okay. Kemudian kita ada tibia dan fibula. Okay. Dan jari kita namakan sebagai phalanx. Dan pada tapak kaki dan juga tempat persendian dengan tibia dan fibula, kita ada tarsus. Dan seterusnya kita ada metatarsus. Okay. Kalau dilihat daripada sini, kita tengok pada input extra. Semasa lahir, bayi mempunyai kira-kira 300 tulang, tetapi sebahagian tulang-tulang ini bercantum dalam proses pembesaran. Oleh itu, seorang dewasa hanya mempunyai 206 tulang sahaja. Okay. Jadi, bila kita membesar, kita berkembang daripada bayi, tulang-tulang yang ada ni, sebenarnya tulang, contoh kita ambil pada tulang tengkorak kita. Tulang tengkorak kita masa bayi lembut. Untuk membenarkan pembesaran berlaku pada kepala kita. Jadi kalau kepala kita tak besar, maka otak kita tak besar. Jadi ini membantu dalam pembesaran otak jugalah. Otak ni sangat penting lah, kerana dia mempengaruhi IQ kita, mempengaruhi kecerdasan kita. Okey, input extra yang kedua, tulang yang paling panjang dalam badan manusia adalah tulang femur, iaitu tulang peha di sini. Ini paling panjang sekali tulangnya. Okey, dan di sini kita ada tonton video. Kamu boleh scan lah barcode ini untuk kamu lihat video yang boleh digunakan untuk memahami sistem rangka manusia. Okey, so yang kedua, tengok pada jadual 6.1 di bawah ini akan menunjukkan fungsi setiap bahagian dalam sistem rangka manusia. Jadi untuk paksi, kita ada tengkorak, tulang dia kranium, muka dan rahang. Fungsi dia melindungi otak. Kemudian untuk muka dan rahang memberikan bentuk muka seseorang dan menyokong gigi. Okey, tulang paksi yang kedua, kita ada turus vertebra. Terdapat 3/3 ruas tulang kecil atau vertebra, tulang belakang kita. Dan kita ada tulang untuk cervix, thorax, lumbar, sacrum, caudal, yang membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentuh. Ini membantu penetapan posisi badan kita lah. Dan fungsi dia melindungi saraf tunjang. Di dalam tulang vertebra ini ada rongga, dan rongga ini ada saraf tunjang yang sangat sensitif. Dan saraf tunjang ini bersambung dengan otak kita. Okey, tulang paksi, rangka paksi yang ketiga, kita ada sangkar rusuk, terdiri daripada 12 pasang tulang rusuk. Tulang yang terlibat, kita ada sternum dan juga tulang rusuk. Fungsi dia melindungi jantung dan juga paru-paru. Okey, untuk appendage pula. Untuk rangka appendage pula. Yang pertama, kita ada lengkungan pectoral, terdiri pada scapula dan juga clavicle. Tugas dia menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Okey, rangka yang kedua, tulang tangan, terdiri pada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan juga phalanx. Tugas dia membentuk struktur pergelangan tangan, tapak tangan dan juga jari tangan. Okey, yang ketiga, kita ada lengkungan pelvis, terdiri pada ischium, ilium dan juga pubis. Fungsi dia menyokong berat badan, melindungi pudi kencing dan juga organ pembiakan. Dan yang terakhir, untuk appendage, kita ada tulang kaki, terdiri pada femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus, phalanx dan juga patella. Fungsi dia membentuk struktur kaki, pergelangan kaki, tapak kaki dan juga jari kaki. Biasanya kita tengok pembandingan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Jadi yang pertama, rangka dalam vertebra terdiri daripada dua jenis tulang, iaitu tulang padat dan juga tulang berongga. Ini contoh tulang padat. Maksudnya jisimnya sangat padat, sangat kuat dan biasanya sangat tumpat lah bila dia padat. Mempunyai sedikit atau tiada rongga kosong dalamnya, besar dan kuat. Terdapat dalam mamalia darat seperti gajah, harimau dan juga manusia. Kemudian kita ada tulang yang berongga, nampak ada banyak rongga. Mempunyai banyak rongga kosong yang berisi udara dalamnya. Kelebihan, ringan dan kuat, membenarkan vertebra bergerak dengan lebih cepat. Memerlukan kurang kalsium dan fosforus. Contoh terdapat dalam burung seperti merpati, ayam, burung pipit dan juga terdapat dalam manusia lah.
Okey, sekarang kita tengok eksperimen 6.1 membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Jadi penyataan masalah dia, adakah tulang yang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat? Hipotesis, tulang yang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Ini hipotesis ramalan awal kita. Jadi pemboleh ubahnya dimanipulasikan jenis silinder sama ada berongga atau padat. Bergerak balasnya bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder tersebut, dimalarkan panjang dan juga jisim silinder, dan bilangan kepingan kertas A4 yang kita gunakan lah. Okey, jadi bahan dan radas kertas A4 yang akan kita gulung untuk membentuk silinder mewakili tulang. Kita ada pita selofan untuk melekatkannya, kita ada gunting untuk memotong, penutup kotak dan juga buku teks. Okey, prosedur dia, 10 helai kertas A4 digulung untuk membentuk sebuah silinder yang berongga. Bahagian atas dan bawah gulungan kertas itu dilekatkan dengan pita selofan. 3 lagi gulungan yang sama dibuat. Yang kedua, setiap silinder yang berongga dilekatkan pada bahagian sudut penutup kotak. Seutuh itu dinamakan sebagai model A. Seperti dalam rajah 6.9A ini. Ini rupanya A. Kemudian 10 helai kertas A4 yang lain digulung untuk membentuk sebuah silinder yang padat. Bahagian atas dan bawah gulungan kertas itu dilekatkan dengan pita selofan. 3 lagi gulungan yang sama dibuat. Dan yang keempat, setiap silinder padat dilekatkan pada bahagian sudut penutup kotak. Macam ni. Pada sudut dia. Contoh ini dinamakan sebagai model B. Okey, tunjukkan di sini. Okey, kemudian buku teks diletakkan satu demi satu ke atas model A dan B sehinggalah gulungan kertas itu menjadi bengkok. Jadi keputusan dia, tengok di sini. Untuk yang berongga, bilangan buku teks yang boleh disokong X. Manakala untuk yang padat, Y. Di mana Y lebih kecil daripada X. Jadi perbincangan dia, silinder yang berongga mewakili tulang berongga, manakala silinder yang padat mewakili tulang yang padat. Kelebihan sistem sokongan yang diwakili oleh gulungan kertas model A adalah ringan dan juga kuat. Jadi ini membuktikan bahawa kesimpulan dia, hipotesis diterima. Maksudnya tulang yang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Jadi itu dapatan daripada eksperimen 6.1. Okey, selanjutnya kita tengok hubung kait sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Jadi yang pertama, kestabilan haiwan ialah kebolehan haiwan untuk mengekalkan kedudukan asalnya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan adalah seperti berikut. Kita tengok. Jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi kestabilan haiwan adalah kedudukan pusat graviti. Jadi semakin rendah pusat graviti, semakin stabil haiwan itu. Contoh ini. Yang rendah ini lebih stabil daripada yang tinggi. Macam bangunan juga lah. Bangunan yang rendah lebih stabil daripada bangunan yang tinggi. Contoh diberikan di sini, zirafah mengangkangkan kaki ketika minum air untuk merendahkan pusat graviti dia. Yang kedua, faktor yang kedua mempengaruhi kestabilan haiwan adalah keluasan tapak. Semakin luas tapak, semakin stabil haiwan itu. Contoh diberikan ini, luas tapak dia. Ini lebih kecil, ini lebih lebar, ini lebih kecil lah. Contoh diberikan sini, kangaroo menongkat badan dengan menggunakan ekor untuk menambahkan luas permukaan dia, untuk menstabilkannya. Jadi dia ada 3 kaki lah, seolah-olah ada 3 kaki. Sebab dia gunakan ekor dia. Okey, diberikan di sini sebagai contoh. Sebagai contoh, haiwan seperti buaya dan kura-kura adalah lebih stabil berbanding dengan zirafah kerana buaya dan kura-kura mempunyai pusat graviti yang rendah. Yang keempat, sistem sokongan haiwan adalah berhubung kait dengan faktor kestabilan haiwan tersebut. Dan kita tengok pada rajah 6.2 ni. Contoh yang diberikan sini. Hubung kait sistem sokongan dengan kestabilan haiwan. Contohnya, kita ada haiwan lembu. Kedudukan pusat graviti normal. Luas tapak pun normal. Maka kestabilan haiwan adalah normal. Ayam, kedudukan pusat graviti normal, luas tapak normal, maka kestabilan haiwan adalah normal. Zirafah, kedudukan pusat graviti tinggi, luas tapak normal, jadi dia kurang stabil kerana mempunyai pusat graviti yang
yang tinggi, yang jauh daripada daripada bumi. Okey. Okey, seterusnya buaya. Kedudukan pusat graviti ni rendah. Luas tapak dia luas. Jadi oleh kerana kedudukan pusat graviti rendah, luas tapak pun luas, maka untuk buaya, kestabilan dia lebih stabil kerana mempunyai pusat graviti yang rendah dan tapak yang luas. Okey, sekarang sebelum kita sambung pada subtopik 6.2, kita tengok praktis 6.1. Jadi praktis ini kamu boleh cuba jawab sendiri untuk menguji kefahaman dan juga ingatan kamu terhadap apa yang telah pun kita belajar. Jadi soalan yang pertama, namakan 3 jenis sistem sokongan pada haiwan. Siapa tak dapat jawab, tengok semula video-video sebelum ni lah dalam bab ini. Okay, yang kedua, terangkan bagaimana saiz luar dihubungkaitkan dengan pertumbuhan organisma yang berikut. Kita ada lipas dan juga siput. Yang ketiga, namakan ciri rangka hidrostatik yang dihubungkaitkan dengan pergerakan. Yang keempat, namakan jenis haiwan yang punya rangka dalam dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, rangka dalam yang kuat. Yang kedua, rangka dalam yang kecil. Yang ketiga, rangka dalam yang kecil jika dibandingkan dengan saiz badannya. Okey, yang kelima, apakah tulang yang paling panjang dalam sistem rangka manusia? Dan soalan yang keenam, 6A, namakan 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. Dan 6B, terangkan bagaimana jawapan anda di soalan 6A mempengaruhi kestabilan haiwan. Jadi ini, tanya pada diri kamu sendiri, cuba jawab. Kalau kamu tak dapat jawapan dia, tak tahu, tak pasti, maka menunjukkan kamu masih lagi kurang kefahaman dan ingatan mengenai fakta-fakta dalam subtopik 6.1. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.